Jemaah Menteri tentukan keputusan kenaikan kadar tol 4 lebuh raya esok. Amerika Syarikat dakwa Iraq terus diserang kerana Baghdad cabuli zon larangan terbang. Assalamualaikum. Panglima Tentera Pembebasan Rakyat Cina, Jeneral Fu Guanyu melakukan kunjungan hormat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad hari ini. Pertemuan di Jabatan Perdana Menteri itu mengambil masa kira-kira 25 minit. Jeneral Fu berada di Malaysia bagi lawatan rasmi 5 hari bertujuan menggalakkan persefahaman, meningkatkan persahabatan serta kerjasama dua hala antara kedua-dua negara. Semalam beliau mengunjungi Menteri Pertahanan Datuk Abang Abu Bakar Mustafa dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Seri Muhammad Zahidi Zainuddin. Jeneral Fu juga dijangka melawat pangkalan tentera udara di Butterworth dan Kuching serta kem Sungai Udang di Melaka. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Sami Velu berkata keputusan cadangan kenaikan kadar tol 4 lebuh raya akan ditentukan dalam mesyuarat Kabinet esok. Dan minta Jemaah Menteri untuk memutus apakah keputusan mereka. Jadi selepas mereka memutus, saya mengumumkan sekali lagi apakah keputusan. Kenaikan kadar tol di 4 lebuh raya yang akan dilaksanakan selepas Tahun Baru Cina bulan depan ialah Lebuh Raya Utara Selatan, Expressway Lingkaran Tengah Elite, Lebuh Raya Shah Alam Klang dan Lebuh Raya Kulim Butterworth. Menurutnya lagi, bantahan kadar tol di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP turut akan dibincangkan. LDP mengenakan kadar tol sebanyak RM1.50 bagi kenderaan kelas 1, RM3 kelas 2, RM4.50 kelas ketiga, RM80 kelas 4 dan RM1.50 kelas kelima. Selepas serangan peluru berpandu yang membunuh 11 rakyat Iraq, Amerika Syarikat hari ini mempertahankan tindakannya itu sebagai menguatkuasakan zon larangan terbang yang dicabuli Baghdad. Komander Tentera Amerika di Teluk Jeneral Anthony Zinni menafikan peluru berpandu dilancarkan ke atas penempatan awam di sekitar Bandar Basra. Namun beliau tidak menolak ada kemungkinan peluru berpandu yang dilancarkan ke Pangkalan Pertahanan Udara Baghdad tidak tepat. Apa yang dikesali dalam keganasan semalam itu, puluhan penduduk Iraq termasuk kanak-kanak, wanita dan warga tua dijadikan sasaran. Mereka cedera parah apabila 5 kawasan perumahan di Basra, selatan Iraq ini dibedil. Sebahagian daripada 59 mangsa yang cedera dalam keadaan kritikal. 5 peluru berpandu digugurkan di 5 kawasan penempatan awam termasuk sebuah telaga minyak utara Rumala. Timbalan Perdana Menteri Iraq, Tariq Aziz dalam kenyataannya membidas tindakan pengecut dan kejam Amerika serta Britain di zon larangan terbang negara itu yang diwujudkan pihak Barat. Katanya Baghdad akan terus mencabar penguatkuasaan zon larangan terbang oleh kedua-dua kuasa Barat itu di utara dan selatan Iraq. Laporan wartawan CNN Mike Huggins mengesahkan kawasan yang diserang kali ini adalah penempatan awam Basra dan tiada sebarang pertahanan udara Baghdad ditempatkan di kawasan berkenaan. Laporan itu juga menyebut kebanyakan kediaman penduduk musnah dan serpihan berilan bertaburan di jalan raya kawasan penempatan Al-Jumhuriyah itu. Wakil PBB di Iraq, Prakash Shah berkata berilan peluru berpandu Amerika turut tersasar ke sempadan Kuwait 3 km dari ibu pejabat misi pemerhati Iraq Kuwait di Bandar Pelabuhan Qasr Basra. Sementara itu, Jabatan Pertahanan Amerika Pentagon mengesahkan pihaknya membedil selatan Iraq. Bagaimanapun, jurucakap Pentagon, Jeneral Anthony Zinni yang juga Komander Tentera Amerika di Teluk mendakwa sikap provokasi Baghdad mencetuskan serangan itu. Jeneral Zinni menafikan senjata itu dihalalkan ke kawasan perumahan rakyat Iraq. Bagaimanapun, dia tidak menolak kemungkinan ada peluru berpandu yang dilancarkan tidak tepat dan meletupkan penempatan awam di sekitar Bandar Basra. Katanya Amerika sudah mengambil segala tindakan yang perlu bagi meminimumkan kematian di kalangan orang awam. Beliau mendakwa serangan itu mencapai matlamat meskipun hasil serangan masih belum diterima. Jeneral Zinni juga memberi amaran keras kepada Presiden Saddam Hussein agar jangan mencabuli zon larangan terbang. Amerika Syarikat dan sekutunya Britain sebelum ini melancarkan serangan ke atas Iraq sehari sebelum Ramadan pada 17 Disember lalu. Dalam serangan pukul 12.50 pagi waktu tempatan itu, beratus-ratus peluru berpandu jenis Tomahawk memedil beberapa sasaran penting Baghdad. Serangan dilancarkan dari Teluk Parsi. Ia mengakibatkan 5 orang awam terbunuh, manakala lebih 30 yang lain cedera.
Kebanyakan mangsa yang cedera melecur di tangan dan muka akibat terkena serpihan peluru berpandu. Dentuman turut menggegarkan seluruh ibu kota Baghdad. Baghdad kemudian bertindak balas melancarkan barilan anti pesawat. Presiden Bill Clinton berkata beliau mengarahkan serangan itu berikutan laporan Ketua Pasukan Pemeriksa Senjata UNSCOM Richard Butler yang menuduh Baghdad gagal memberi kerjasama terhadap petugasnya. Serangan Washington dan sekutunya itu mendapat kecaman hebat pelbagai negara antaranya Rusia, Perancis dan China. Akibatnya serangan itu ditamatkan pada hari keempat. Presiden Bill Clinton dan Perdana Menteri Tony Blair bagaimanapun mendakwa serangan dihentikan kerana sudah mencapai matlamatnya. Kembali ke perkembangan dalam negeri. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mula mendengar penggulungan hujah pihak pembelaan dalam perbicaraan 4 kes rasuah bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara lain, Peguam Bela Datuk Seri Anwar menegaskan pihak pendakwaan gagal membuktikan kesalahan tertuduh mengikut undang-undang serta mempertikaikan kewibawaan saksi utama pihak pendakwa bekas pengarah cawangan khas Bukit Aman Datuk Said Awang. Laporan seterusnya bersama Tengku Alida Bustaman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setelah lebih seminggu berhenti rehat, Hakim Datuk Augustine Paul mula mendengar semula perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan minggu ini beliau akan mendengar penghujahan ataupun submission dari kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwaan. Dalam prosedur perbicaraan terus ataupun summary trial, kedua-dua pihak akan mengemukakan penghujahan masing-masing setelah pihak pendakwaan selesai mengemukakan kes mereka. Selepas mendengar penghujahan berkenaan, barulah hakim akan memutuskan sama ada memanggil tertuduh untuk membela diri. Pagi tadi, Peguam Bela Datuk Seri Anwar, Raja Aziz Adrus menjelaskan elemen perlu bagi membuktikan kesalahan mengikut Seksyen 2 Ordinan 22 Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1970 yang digunakan untuk mendakwa Datuk Seri Anwar. Pihak pembelaan perlu membuktikan semasa memegang jawatan kerajaan, Datuk Seri Anwar menggunakan kedudukannya sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bagi mendapatkan kelebihan bagi dirinya. Raja Aziz berkata perlu dibuktikan Datuk Seri Anwar mempunyai kuasa ke atas cawangan khas bagi mengarah pihak itu bertindak dan kuasa itu perlu diperuntukkan oleh undang-undang. Bagaimanapun, Datuk Said Awang dan bekas timbalannya Datuk Amir Junus dalam keterangan mereka sendiri menjelaskan ketika itu mereka hanya bertanggungjawab kepada Ketua Polis Negara dan Menteri Dalam Negeri. Tidak ada bukti, kata Raja Aziz, bahawa kedua-dua pegawai cawangan khas itu perlu bertanggungjawab kepada timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pihak pembelaan turut menegaskan pihak pendakwaan perlu menunjukkan tertuduh menggunakan kedudukannya untuk tujuan keji dan mendapat faedah akibat tindakan itu. Raja Aziz berkata menurut pertuduhan pertama dan ketiga, faedah yang diperolehi adalah menyelamatkan diri daripada keaiban. Tambahnya, tindakan Datuk Seri Anwar meminta penafian dan kenyataan bertulis daripada Umi Hafilda Ali dan Azizan Abu Bakar bagi mengelak keaiban bukan kesalahan, melainkan jika dakwaan Umi dan Azizan itu benar. Bagaimanapun, pihak pendakwaan tidak pernah membuktikan kesahihan dakwaan tersebut. Malah, mahkamah telah mengarahkan kesemua keterangan berhubung dakwaan salah laku seks dipadamkan. Raja Aziz menegaskan tindakan Datuk Seri Anwar adalah sekadar memperbetulkan satu ketidakadilan. Sementara itu, Christopher Fernando dalam hujahnya membangkitkan kredibiliti bekas pengarah cawangan khas Bukit Aman Datuk Said Awang. Fernando berkata Datuk Said ketika disoal siasat pihak pembela telah berbohong kepada mahkamah apabila saksi pertama itu memberitahu beliau mungkin atau tidak mungkin berbohong jika diarah pihak atasan. Katanya kredibiliti Datuk Said juga dipertikaikan apabila beliau menggunakan perkataan berbeza-beza dalam keterangannya. Dalam hujahnya, Fernando berkata berdasarkan keterangan Datuk Said, tertuduh tidak pernah memaksa kekerasan digunakan apabila meminta polis menyuruh Umi Hafilda Ali dan Azizan Abu Bakar menarik balik kenyataan masing-masing berhubung dakwaan salah laku seks dan liwat membabitkan tertuduh. Jelasnya, Datuk Said juga ada memberitahu mahkamah sekiranya kekerasan digunakan ketika siasatan ia sebahagian daripada urusan polis dan bukan atas arahan tertuduh. Sebelum mahkamah ditangguhkan petang tadi, Hakim Datuk Augustine Paul telah menasihatkan Peguam Bela tertuduh, Christopher Fernando dan Gurbachan Singh supaya mengenal pasti skop penggulungan mereka bagi mengelakkan pertindahan hujah. Malah dalam sesi perbicaraan petang tadi, Hakim Datuk Paul telah beberapa kali menegur Fernando kerana mengulangi hujahnya. Esok Fernando akan menyambung penghujahannya
dan ia dijangka tertumpu kepada kredibiliti saksi ke-11 Datuk Amir Junus. Bagi kru TV3, saya Tengku Ida Bustaman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sementara itu, Datuk Seri Anwar hari ini memfailkan saman RM100 juta terhadap sebuah akhbar tempatan The Sun. Saman difailkan Peguam Karpal Singh melalui Tetuan Karpal Singh and Company jam 2.49 petang tadi di Mahkamah Tinggi Sivil Kuala Lumpur. Dalam writ samannya, Datuk Seri Anwar menuntut ganti rugi untuk fitnah yang didakwa dilaporkan dalam artikel bertajuk Kelakuan Anwar Keji PM 23 September lalu. Writ itu juga memohon pengarah defendant atau melalui pekerja-pekerja dan ejen-ejen dan seterusnya ditegah daripada terus memburuk-burukkan Datuk Seri Anwar. Banjir di Pahang mulai surut. Curi bekalan elektrik, 2 bekas kaki tangan PNB antara ditangkap. Mursyidul Ampas Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat berkata parti itu tetap mempertahankan konsep perjuangan Islam dan tidak mengharapkan kerjasama DAP dalam pilihan raya akan datang. Beliau yang juga Menteri Besar Kelantan turut menegaskan PAS mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi pilihan raya tanpa kerjasama DAP. Kepada orang yang tak mahu terima syarat kita, apa boleh buat? Gitu tak? Tak boleh pelembut situ. Dari segi konsep tak boleh pelembut. Itulah perjuangan Islam. Itu bagus. Tak boleh. Tapi yang masalah pilihan raya dengan sendirian, ada masalah tak dulu nampak? Dan Presiden PAS pun dah sebut bahawa PAS akan masuk pilihan raya dengan bersendirian. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. So, kita tegas dengan konsep kita. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat perhubungan politik PAS di kediaman rasmi Menteri Besar di Kota Baru siang tadi. Kenyataan beliau adalah reaksi kepada kenyataan Setiausaha Agung DAP Lim Kit Siang yang berkata partinya tidak akan bekerjasama dengan PAS dalam pilihan raya akan datang. Datuk Nik Aziz juga berkata kenyataan Kit Siang memberi gambaran jelas bahawa PAS tidak akan dapat bekerjasama dengan DAP yang tidak dapat menerima Islam sebagai konsep perjuangan PAS. Menurutnya, PAS bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak asalkan pihak terbabit dapat menerima konsep perjuangan Islam yang diperjuangkan PAS. Lagi mengenai kerjasama PAS DAP, pemerhati politik tempatan berpendapat perbezaan ideologi kedua-dua parti itu tidak memungkinkan kerjasama diadakan. Menurut pensyarah Jabatan Sosiologi dan Antropologi Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Husin Muhammad, perjuangan PAS berlandaskan Islam manakala DAP lebih kepada perjuangan sekular tidak akan berhasil. Oleh itu, meskipun parti berbeza, namun pakatan yang akan dibuat hanyalah bersifat sementara untuk menghadapi pilihan raya kelak. Kesediaan PAS untuk bekerjasama dengan mana-mana parti sekalipun, asalkan perjuangan PAS mendapat persetujuan mereka, tentu sama sekali tidak dapat diterima oleh DAP. Jadi, isu seperti ini sebenarnya bergantunglah kepada interpretasi ataupun penafsiran berbagai pihak yang menjadi tokoh atau pemimpin politik. Sementara itu, pensyarah ekonomi Universiti Melaya, Dr. KS Jomo, mempunyai pandangan berbeza mengenai kerjasama PAS DAP itu. Beliau berpendapat masih ada cahaya di hujung terowong bagi kedua-dua parti dalam memperjuangkan beberapa isu seperti keadilan yang menjadi agenda bersama PAS DAP. Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada banyak perbezaan antara kedua-dua pihak. Perbezaan itu lebih pada peringkat budaya, pada peringkat cara mengucapkan sesuatu dan sebagainya. Sebenarnya dalam banyak hal mereka tidak ada perbezaan yang begitu besar. Dan yang lebih penting lagi, saya rasa rakyat Malaysia yang menghendaki perubahan tidak akan maafkan mana-mana pemimpin politik, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak pembangkang, terutamanya daripada pihak pembangkang yang menghalang kerjasama yang dapat membawa perubahan yang dikehendaki.
Sejajar hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai pusat multimedia rantau ini, satu Expo Multimedia bertaraf dunia akan diadakan tahun depan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Razak berkata, selain menyokong pelaksanaan Koridor Raya Multimedia MSC, Expo itu turut menjadi pendorong kepada aplikasi penggunaan multimedia dan teknologi di kalangan pelajar dan rakyat Malaysia. Menurut Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bersetuju menjadi penaung Expo Anjuran Majlis Promosi Pendidikan Malaysia MEPC. Expo bertujuan membuka peluang kepada syarikat IT seluruh dunia mempamer kemampuan mereka di Malaysia dan menunjukkan komitmen negara ini terhadap perkembangan IT. Beliau yang juga penasihat jawatan kuasa penganjur berkata, beberapa syarikat IT Amerika Syarikat, Kanada, Eropah, Jepun dan Korea dijangka menyertai Expo itu. Kita jangka bahawa World IT Expo ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan dan adalah menjadi hasrat kita supaya Expo ini akan merupakan Expo yang terbesar di rantau ini dalam bidang IT. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai kos Expo itu. Tarikh dan tempat Expo juga belum ditetapkan, namun jawatan kuasa penganjur menjangka ia akan diadakan dalam tempoh suku pertama tahun 2000. Sektor perbankan Malaysia amat terbuka kepada pemilikan saham asing, malah sehingga 40% daripada keuntungan yang diperoleh sektor perbankan tempatan diraih pelabur asing. Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin berkata 16 daripada 36 bank perdagangan di Malaysia dimiliki sepenuhnya rakyat asing. Dalam tumaramah dengan Bloomberg TV, Tun Daim berkata pelabur asing boleh membeli sehingga 30% kepentingan dalam bank tempatan jika ia disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Malahan menurut beliau, terdapat pemilikan asing dalam beberapa bank tempatan yang sudah melebihi had 30% tanpa pengetahuan kerajaan berdasarkan penamai yang tidak diisytiharkan. Justru menurut Tun Daim, sektor perbankan Malaysia tidak boleh dibandingkan dengan perkembangan sektor perbankan di Thailand dan juga Korea Selatan yang baru-baru ini menjual ekwiti banknya kepada rakyat asing. Menyentuh mengenai pelaburan, Tun Daim berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia akan mempertimbangkan semua pilihan dan nasihat yang diberi oleh pelabur asing. Menurutnya, Malaysia yang melaksanakan kawalan modal terpilih sejak September tahun lalu bagi melindungi ekonomi dan ringgit daripada serangan spekulasi berjaya menstabilkan nilai ringgit berbanding mata wang utama lain. Selain itu, menurut Tun Daim, langkah yang diambil Malaysia untuk memulihkan ekonomi dianggap berjaya jika dibandingkan dengan negara lain. Nestle Cold Storage Malaysia Sdn Bhd melaksanakan strategi pemasaran terbaru yang mensasarkan pelanggan remaja bagi memperluaskan jualan aiskrimnya di pasaran tempatan. We're trying to bring some activity and interest into ice cream by marketing in a slightly more exciting way. What we tried to do is build a creative program around that theme. Menurut Pengurus Besar Nestle Cold Storage Malaysia Sdn Bhd, Larry Eisenschläger, Nestle Ice Cream berjaya meningkatkan pegangan pasarannya kepada 2% tahun lalu. Tambahnya, selain meningkatkan perolehan, syarikatnya turut memberi penekanan terhadap strategi pemasaran untuk mengukuhkan pasaran tempatan pada masa depan. Pengusaha industri kecil dan sederhana IKS tempatan digesa supaya bercita-cita tinggi dan bekerja keras bagi membolehkan mereka bersaing di pasaran dunia. Ini kerana Malaysia memerlukan usahawan IKS yang bersedia melabur dalam penyelidikan dan pembangunan serta mencipta produk baru menggunakan bahan berkualiti dan teknik pengeluaran terkini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Rafidah Aziz berkata demikian pada pelancaran program pembangunan IKS berasaskan kayu Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP di Teluk Sepanggar. Menurutnya, Malaysia memerlukan IKS yang dapat menyumbang secara langsung kepada peningkatan pencapaian sektor itu. Berdasarkan kepada pengalaman ini, usahawan-usahawan kita digesa supaya mereka cipta barangan sendiri dengan menggunakan jenama sendiri dan yang boleh dipasarkan ke seluruh dunia dengan kualiti dan standard yang tinggi. Mengikut program rangkaian industri dalam skim vendor, beliau berharap satu cara mengenal pasti produk yang mampu dikeluarkan oleh pengeluar tempatan dapat dihasilkan. Dengan ini, import komponen dan peralatan dapat dikurangkan dan sektor sokongan sendiri dalam bidang pengeluaran dapat dibangunkan.
Selain itu, beliau berharap KKIP akan bekerjasama dengan usahawan IKS di kawasan itu dengan merapatkan mereka dengan agensi seperti Mardi dan Sirim bagi memastikan mereka akan mengeluarkan barangan berkualiti tinggi. KKIP yang kini hampir siap merangkumi kawasan industri seluas 3,600 hektar dengan kawasan industri bebas yang dihaskan kepada industri kecil, sederhana dan am, institut pendidikan dan latihan dan kemudahan awam lain. Beralih ke laporan Bursa Saham Kuala Lumpur. Indeks harga saham BSKL mencatat peningkatan pantas pada minit-minit terakhir dagangan untuk ditutup lebih tinggi berikutan pedagang institusi membuat tempahan besar-besaran terhadap saham berkaitan indeks. Indeks komposit naik 0.69 mata kepada 610. Indeks perusahaan pula melonjak 25 mata kepada 1132. Jumlah dagangan merosot kepada 157 juta saham bernilai 355 juta ringgit. Kaunter rugi mengatasi untung dengan 512 berbanding 142, manakala 121 kaunter diniagakan tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup rendah berbanding kebanyakan mata wang utama dunia. Semalam, Buletin Utama memaparkan bahagian pertama laporan khas berhubung pentingnya menggerakkan kuasa pengguna bagi mengawal kenaikan harga barangan sewenang-wenangnya. Bahagian kedua laporan khas malam ini menyingkap peranan wanita dan pertubuhan lain dalam menjaga kepentingan pengguna. Pembabitan pertubuhan pengguna sebagai agen penggerak kepada kuasa pengguna secara kolektif memang penting. Pertubuhan politik juga berpengaruh di Malaysia, tetapi peranan mereka di dalam gerakan kepenggunaan masih diragui. Saya rasa akan mengelirukan lagi keadaan kerana mereka ni lebih mementingkan diri. Mereka yang dalam pergerakan pengguna ni mementingkan pengguna. Kita kalau tengok pun tidaklah mikir apa-apa jawatan dan sebagainya. Bagaimanapun, pertubuhan politik yakin mereka juga boleh memberi sumbangan berkesan ke arah membela kepentingan pengguna. Misi besar sesuatu pertubuhan politik, perjuangannya berlandaskan aspirasi dan masalah rakyat dari pelbagai segi. Maka tidak benarlah kalau pertubuhan politik sewenang-wenangnya dituduh dengan agenda yang tersirat apabila kami memperjuangkan masalah rakyat mahupun dalam soal-soal kepenggunaan. Justru parti-parti politik kini menubuhkan Biro Hal Ehwal Pengguna. Di dalam pergerakan Pemuda UMNO sudah kami wujudkan Majlis Hal Ehwal Pengguna khusus untuk menangani dan bersama-sama membantu menyelesaikan masalah-masalah yang bersangkut paut dengan kepenggunaan. Zulkifli berkata Biro Hal Ehwal Pengguna Pemuda UMNO turut mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi melaksanakan pemantauan harga barangan di pasaran. Selain pertubuhan pengguna dan badan politik, kuasa wanita sebagai pengguna dikatakan mampu mengawal kenaikan harga melampau barangan di pasaran sekiranya mereka memainkan peranan. Bijak berbelanja dan tidak terpedaya ataupun terburu-buru mengambil tindakan apabila mendengar satu-satu barang tu naik harga. Bila dengar nak naik, kita pun pergi simpan stok. Ini adalah satu tindakan yang kurang bijak. Jadi kalau nak bijak, bila dengar harga tu nak naik, cuba elakkan daripada membeli dan menyimpan stok banyak-banyak. Ya? Kaum wanita ini boleh dikawal dengan memberi pandangan, pendapat ataupun probably tunjuk ajar
kenapakah mereka perlu atau tidak perlu memberi satu barangan. Jadi sekiranya dia boleh meletakkan prioriti dalam membeli barangan tersebut dan menyedari bahawa barangan itu adalah barangan yang sebenarnya tidak perlu dalam kegunaan harian, maka mereka dapat mengurangkan dari segi pengawalan barang tersebut. Dan wanita juga ada kuasa untuk mengawal harga barang, itu pun boleh kita akui memang ada benarnya. Sebab kalau kita barang yang permintaannya tinggi, sudah tentulah dia akan naik harga begitu mendadak. Kalau permintaannya rendah, dia harga yang statik ataupun dikurangkan juga kan. Jadi dalam musim perayaan terutamanya, kalau kita tidak berbelanja berlebihan ataupun mengeluarkan bajet yang besar sekaligus, rasanya harga barang masih boleh dikawal. Kalau boleh kita dalam satu bulan tu kita pergi beli borong ke benda-benda tu semua kan. Jadi tak payah kita pergi ke kedai-kedai yang macam supermarket apa semua tu, memang dia orang barang sikit-sikit tapi harga dia mahal. Pengguna dikatakan mempunyai hak mutlak untuk mengawal kenaikan harga barangan di pasaran. Mereka seharusnya bertindak secara kolektif. Kerjasama dengan pertubuhan pengguna seharusnya terus dipereratkan bagi memantapkan tindakan untuk memelihara hak pengguna. Laporan khas Mazidul Akmal Siddiq untuk Buletin Utama. Hari ke-14 Obstatik 2. 9 kematian dicatat dalam 7 kemalangan maut operasi yang berakhir jam 12.30 malam ini. Jumlah kematian itu menurun 5 kes berbanding hari ke-13. 8 kematian berlaku di Jalan Persekutuan dan Negeri berbanding 1 di Lebuh Raya. 6 kematian membabitkan penunggang dan pembonceng motosikal sementara masing-masing satu van, bas dan lain-lain. Jumlah itu menjadikan 196 orang maut sejak 12 Januari lalu. Johor terus mencatatkan jumlah kematian tertinggi pada hari kedua berturut-turut. 4 kematian dilaporkan berlaku semalam berbanding 3 kemarin. Sementara Sabah 2 dan masing-masing 1 di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Daripada 659 kecelakaan yang berlaku, 163 berlaku di Selangor. Ia diikuti Kuala Lumpur 96 kes, Johor 87, Pulau Pinang 62 dan Perak 47. Sejumlah 32 orang cedera parah dan 87 cedera ringan. 7,236 saman dikeluarkan membabitkan 549 di Lebuh Raya, Jalan Biasa 2,451 dan lain-lain 4,236. Keadaan banjir di Pahang dilaporkan semakin pulih. Di Kuantan, 4 daripada 8 pusat perpindahan mangsa banjir ditutup, manakala satu-satunya pusat perpindahan di Pekan juga tutup petang tadi. Menurut jurucakap polis di Bilik Gerakan Banjir, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang IPK, 66 orang daripada 9 keluarga dari Kampung Permatang Nangka yang ditempatkan di Balai Raya Kampung Bentan dibenarkan pulang jam 2 petang tadi. Menurut jurucakap itu lagi, kini hanya 2 daerah yang diancam banjir, iaitu Kuantan dan Kuala Lipis. Jumlah keseluruhan mereka yang ditempatkan di pusat perpindahan hanya 100 orang daripada 16 keluarga. Seramai 78 orang daripada 13 keluarga masih ditempatkan di pusat perpindahan di Kuantan, sementara 22 orang daripada 3 keluarga di Kuala Lipis ditempatkan di rumah sanak saudara. Sementara itu, hanya Jalan Kuantan ke Sungai Lembing di kilometer 16 dan 21 masih ditutup kepada semua kenderaan kerana ditenggelami air sedalam 0.5 hingga 1.6 meter. Sementara itu, Menteri Besar Tan Sri Muhammad Khalil Yaakob yang melawat beberapa kawasan banjir di Kuantan berkata, 3 agensi kerajaan diminta melakukan kajian untuk mengenal pasti punca berlakunya banjir di kawasan berkenaan. Katanya, agensi terbabit ialah Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Perparitan dan Saliran JPS dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri. Seluruh kawasan di sini, termasuk perkampungan basin yang mana sungai-sungai mengalir ini semua nak kena kaji. Lepas tu kita nak cek juga dari segi berapa kap sungai-sungai, anak-anak sungai, parit-parit ni dibersihkan. Mengenai cadangan memindahkan penduduk di kawasan yang sering dinaiki air,
Beliau berkata sebuah perkampungan baru perlu disediakan sebelum penduduk dipindahkan. Di Kelantan, persiapan sudah dilakukan bagi menghadapi kemungkinan banjir kali kedua di negeri itu berikutan hujan lebat beberapa hari lepas dan paras air di Sungai Kelantan yang melebihi paras berwaspada. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Penolong Kanang Pesuruhjaya 2 Osman Muhammad Yusof berkata, polis akan membuka bilik gerakan di kawasan sering berlaku banjir. Antara kawasan yang dikenal pasti ialah Jajahan Kota Baru, Tumpat, Kuala Krai, Pasir Mas dan Pasir Putih. Penolong Kanan Pesuruhjaya 2 Osman juga meminta kerjasama semua pihak termasuk agensi keselamatan lain dalam membantu tugas menyelamat. Menurut beliau lagi, paras air Sungai Kelantan di Kuala Krai kini pada bacaan 21.8 meter berbanding paras waspada 19.81 meter dan Jambatan Gilmat 14 meter berbanding paras berwaspada 12.19 meter. Dan jika masih hujan dalam masa 2-3 hari lagi, keadaan dijangka bertambah buruk. Dalam pada itu, nelayan tempatan juga diminta tidak ke laut ketika ini bagi mengelak kejadian tidak diingini. Bagaimanapun, jika perlu, mereka mesti melaporkan diri kepada Ibu Pejabat Daerah Polis kawasan masing-masing. Tambah beliau lagi, penduduk yang tinggal berhampiran tebing sungai utama negeri itu harus berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa untuk berpindah sekiranya keadaan bertambah buruk. Ibu bapa juga diminta mengawasi pergerakan anak masing-masing berikutan 2 nyawa terkorban dalam kejadian banjir bulan lalu. Seorang pengurus hotel di Georgetown, Pulau Pinang ditemui mati dipercayai dibunuh. Mayat Teo Hoi Tuan, 62 tahun, ditemui di kaunter pertanyaan hotel berkenaan awal pagi tadi. Mangsa dijumpai jam 1.30 pagi oleh seorang pelanggan yang ingin mendaftar di hotel berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Daerah Timur Laut, Penguasa Wan Nur Rashid berkata, mangsa mati akibat dipukul di bahagian kepala. Siasatan awal polis mendapati mangsa dipukul dengan botol minuman keras. Menurut Penguasa Wan Nur, kejadian dipercayai berlaku selepas Teo mengarahkan seorang lelaki beredar apabila dia ingin menutup kedai minuman di hotelnya. Mangsa dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Berikutan kejadian, polis menahan seorang lelaki berusia 24 tahun untuk siasatan lanjut. Kastam Johor menahan seorang wanita rakyat Indonesia dan merampas beberapa keping cek pengembara serta mata wang asing bernilai kira-kira RM560,000 di Tambak Johor. Pengarahnya Abdul Rahman Abdul Hamid berkata, wanita berusia dalam lingkungan 50-an itu berasal dari Medan, ditahan jam 4.30 pagi tadi. Dia ditahan kerana gagal mengisytiharkan jumlah wang yang dibawanya semasa hendak keluar dari Malaysia. Wanita itu memasuki Malaysia Sabtu lalu melalui Pulau Pinang dan memalsukan maklumat jumlah mata wang asing yang dibawanya ke Malaysia. Menurut Abdul Rahman, wanita itu yang dalam perjalanan ke Singapura hanya mengisytiharkan 6 mata wang asing daripada sejumlah 13 mata wang asing yang dibawanya. Antara wang yang dibawanya ialah Yen Jepun, Won Korea, Pound Sterling, Rupiah Indonesia, Dolar Singapura, Dolar Brunei dan Dolar Amerika. Dan bila diperiksa, kita dapati currency dari berbagai currency termasuk daripada US dollar, Singapore dollars, Brunei, Korea won, Korea yen, France, daripada France, France, apa tu, Netherlands, kemudian Australia, Kanada, Switzerland dan sebagainya. Tambahnya, wanita itu boleh didakwa mengikut Akta Kastam 1967 yang membawa hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya. Di Pulau Pinang, polis menahan 6 lelaki termasuk 2 bekas kaki tangan Tenaga Nasional Berhad TNB kerana terbabit dalam kegiatan mencuri bekalan elektrik di negeri itu. Tanggapan itu hasil operasi mengesan kegiatan mencuri bekalan elektrik di seluruh negeri itu sejak 20 hari lalu. TNB menganggarkan kerugian lebih RM25 juta setahun berikutan kegiatan itu. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Hamid Mustafa, lelaki terbabit dipercayai menyamar sebagai kaki tangan TNB untuk merompak. Mereka menemui pengguna daripada pelbagai sektor seperti pengusaha kilang, premis kediaman dan perniagaan untuk menawarkan khidmat mencuri bekalan elektrik. Setelah pelanggan bersetuju, kumpulan berkenaan melakukan pengubahsuaian pada meter elektrik dengan kadar upah tertentu. Polis yang menjejaki kumpulan itu akhirnya melakukan beberapa serbuan dan pemeriksaan di 120 premis. Hasilnya, 6 lelaki ditahan manakala peralatan digunakan ahli kumpulan itu turut dirampas. Polis kini sedang menjalankan siasatan mengikut Seksyen 420
kanun kesiksaan kerana kesalahan menipu. Sabit kesalahan, mereka boleh dipenjara sehingga 7 tahun. Pengganas Serbia terus melakukan penghapusan etnik Albania. Gempa bumi di Kolombia ragut lebih 300 nyawa. Nasib puak etnik Islam Albania di Kosovo terus tidak terbela. Pengganas Serbia meneruskan penghapusan etnik itu di bandar Pristina meragut 5 lagi nyawa termasuk 2 kanak-kanak. Menurut saksi, semua mangsa terkorban setelah traktor yang mereka naiki dibedil pengganas. Mayat mangsa ditemui oleh Pasukan Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE. Wakil Amerika Syarikat di Kosovo, Chris Hill, mengakui keadaan kian tegang dan langkah segera perlu diambil bagi meredakan suasana. Hill sebelum itu mengadakan pertemuan dengan Ketua Parti Pembebasan Kosovo LDK, Ibrahim Rugova. Hill menyifatkan pembunuhan kali ini paling kejam sejak penghapusan 45 etnik Albania oleh pengganas Serbia di perkampungan Rasak 10 hari lalu. Setakat ini ancaman serangan udara ke atas Serbia oleh Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO dan ugutan 6 negara penghubung iaitu Amerika Syarikat, Britain, Rusia, Perancis, Jerman dan Itali langsung tidak berkesan. Malah Presiden Serbia, Slobodan Milosevic, menyifatkan tindakan pembunuhan etnik Albania oleh tenteranya wajar kerana mangsa disifatkan sebagai pemberontak. Di Kolombia, lebih 300 orang terbunuh manakala lebih 1,000 yang lain cedera dalam gempa bumi kuat menggegarkan bahagian tengah negara itu. Gegaran berukuran 6 pada skala Richter melanda wilayah Quindío pada jam 1.19 tengah hari waktu tempatan. Gempa itu menyebabkan kebanyakan bangunan musnah teruk serta berlaku tanah runtuh di wilayah Quindío dan Risaralda yang dikesan berpusat 30 km di dasar laut sekitar pergunungan barat daya Bogota. Usaha menyelamat mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan giat dijalankan. Setakat ini 253 mangsa disahkan terbunuh manakala 900 lagi cedera. Kawasan paling teruk terjejas ialah bandar Armenia yang mencatat angka kematian tertinggi iaitu 200 orang. Gempa bumi kali ini paling buruk pernah melanda Kolombia sejak gegaran 1983 yang melanda Popayan dan meragut 300 nyawa serta mencederakan lebih 1,200 mangsa. Dewan Senat Amerika Syarikat mengadakan mesyuarat tertutup hari ini untuk mendebatkan usul melupuskan pertubuhan yang dikenakan ke atas Presiden Bill Clinton. Clinton menghadapi tuduhan melakukan pembohongan bersumpah dan cuba menghalang keadilan berhubung siasatan skandal seksnya dengan bekas pelatih White House Monica Lewinsky. Perbicaraan ini yang pertama membabitkan Presiden Amerika Syarikat dalam tempoh 131 tahun. Antara isu yang turut diperdebatkan ialah sama ada saksi akan dipanggil atau tidak. Jika dipersetujui, Monica Lewinsky dijangka mendahului senarai saksi utama Republikan. Sebelum itu, Dewan Senat menolak usul Wakil Iowa Tom Harkin yang mencadangkan perdebatan dibuka kepada umum dengan 57 menentang manakala 43 menyokong. Sementara itu, White House yakin pertuduhan terhadap Clinton lambat laun akan digugurkan. Sehubungan itu, jurucakapnya mengumumkan akan mengetepikan senarai soalan bertulis yang dikemukakan Republikan. Seorang lelaki yang kehilangan tangan sejak 13 tahun lalu akibat gara-gara bermain mercun berjaya mendapatkan tangan baru dalam satu pembedahan yang dilakukan ke atasnya. Matthew Scott, 37 tahun, kudung tangan kirinya bertuah kerana tangan baru itu diperolehi daripada penderma yang sudah meninggal dunia. Ini kali pertama pemindahan ke atas anggota badan penderma yang sudah meninggal dilakukan ke atas penerima masih hidup. Pembedahan selama ini pernah dilakukan oleh pakar bedah Perancis tahun lalu. Sekumpulan pakar bedah yang menjalankan kajian selama 3 tahun mengambil masa 15 jam untuk menjalankan pembedahan rumit itu ke atas Scott. Meskipun pembedahan berjaya, hasilnya masih samar. Scott perlu menunggu beberapa hari bagi memastikan sama ada berlaku penolakan tubuh terhadap tangan baru itu. Bagaimanapun, jika tangan Scott berjaya pulih sepenuhnya, tidak mungkin tangan barunya itu dapat berfungsi seperti tangannya sendiri. Sukom masih tuntut bayaran penaja. Laporan sukan bersama Azlan Idris. Pencerah muzik ITM terbit album berunsur dakwah. Dulux Weather Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat, juga juga tahan debu kotoran.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada jalan keluar mudah bagi penaja yang masih berhutang dengan Sukom 98 Berhad sempena Kuala Lumpur 98. Ia berikutan arahan terbaru melanjutkan tarikh pembubaran Sukom sehingga segala bayaran dilangsaikan. Pada mulanya Sukom dijadual dibubarkan Mei ini. Arahan supaya pembubaran Sukom ditunda ialah bagi membolehkan segala tuntutannya dijelaskan oleh pelbagai penaja. Penundaan itu diumumkan Menteri Belia dan Sukan Tan Sri Muhyiddin Yassin siang tadi. Beberapa syarikat penaja dikatakan cuba mengelakkan diri daripada menjelaskan hutang kepada Sukom. Sehingga kini Sukom mengalami kesukaran menuntut hutang penaja berikutan kemelesetan ekonomi. Bagaimanapun sikap sambil lewa beberapa syarikat berkenaan bukannya dianggap engkar. Ada antaranya membayar secara beransur-ansur. Tan Sri Muhyiddin turut mengulas isu tuntutan 10 juta ringgit Sukom daripada agen tiket Kuala Lumpur 98, tiket ekspres Sendirian Berhad. Beliau menyifatkan berlaku kekeliruan dalam perjanjian di antara kedua-dua pihak dan meminta mereka mencari jalan penyelesaian. Perlumbaan Letua di Langkawi tahun ini akan digunakan bagi melahirkan lebih ramai tenaga pakar menganjurkan lumba basikal jelajah bertaraf dunia. Beberapa individu akan dikenal pasti untuk mempelajari selok-belok perlumbaan untuk menjadikannya standing Tour de France dan Giro di Italia satu hari nanti. Menurut Menteri Belia dan Sukan Tan Sri Muhyiddin, Letua di Langkawi mempunyai harapan cerah menjadi kejohanan lumba basikal klasik di dunia. Bagaimanapun masih banyak perlu dipelajari untuk terus meningkatkan status kejohanan. Setakat ini Tan Sri Muhyiddin berpuas hati dengan penganjuran Letua di Langkawi 99. Tambah mengembirakan ialah pembabetan menyeluruh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan kali ini. Saya nak maklumkan semua kerajaan negeri memberikan sokongan yang penuh dengan mengadakan berbagai-bagai aktiviti sokongan sempena dengan Letua di Langkawi, termasuk persembahan-persembahan majlis-majlis acara-acara sukan dan berbagai-bagai aktiviti lain. Dalam pada itu, penganjur First Cartel Malaysia Sendirian Berhad yakin perlumbaan yang dinaikkan status 2.4 tahun ini akan berubah kepada 2.3 pada 2001. Untuk itu, First Cartel berjanji memastikan segala aspek penganjuran tahun ini berjalan lancar. Jangan terkejut jika nama anak Malaysia, Titus James Palani, terpampang di dada akhbar dan majalah bola sepak Eropah dalam masa 5-6 tahun lagi. Klub terkemuka Perancis Marseille dan Monaco paling awal menyatakan minat untuk membimbing Titus ke dunia bola sepak profesional. Walaupun baru berusia 12 tahun, Titus sudah menunjukkan sikap dewasa terhadap karier bola sepak. Dia seperti tak sabar menyahut cabaran itu walaupun bakal mengharungi gaya hidup yang berbeza. Inilah aksi Titus James Palani yang satu hari nanti dijangka mengharumkan nama Malaysia dalam arena bola sepak antarabangsa. Sejak berusia 9 tahun lagi, Titus sudah mula berjinak dengan bola sepak. Bakat Titus diwarisi daripada ayahnya, James Palani, yang pernah mewakili klub Sultan Sulaiman KSS sehingga tahun 80-an. Bintang Titus menyinar ketika mewakili pasukan kesebelasan dunia menentang Barcelona Juniors dalam perlawanan penunjukan anjuran Coca-Cola sempena France 98 di Paris Jun lalu. Dia antara 4 pemain dari Malaysia yang menarik perhatian di Perancis. Lebih manis lagi, Titus antara pemain yang dipilih sendiri legenda bola sepak Perancis Michel Platini. Persembahan Titus tidak menghampakan apabila dia berjaya menjaringkan hat-trick untuk pasukannya. Aksinya turut menarik perhatian pecungkil bakat atau talent scout Francis Herbert yang menawarkan latihan di Perancis. Titus dijadual ke Perancis Mei ini bagi menjalani latihan serta menyambung pengajian sebelum dibimbing menceburi bola sepak profesional. Saya mendapat peluang bila saya main kat Saint Denis, mereka cuba who's the best 11. Then they pilih Michel Platini, he see and he choose the best 11 in the world. Cita-cita saya ialah menjadi pemain yang terkenal, professional football player. Menurut ibu bapanya, Titus semakin gairah dengan bola sepak sejak menerima tawaran klub Perancis. Selain menjalani latihan intensif, dia juga mengubah sistem pemakanannya bagi memantapkan saiz badannya untuk bersaing dengan pemain di Perancis nanti. Kejohanan Squash Remaja Asia, gelaran juara wanita menjadi milik Malaysia apabila 2 pemain negara layak ke perlawanan akhir esok. Pilihan pertama, Nicole David akan bertemu kakaknya Cheryl yang juga pilihan kedua.
Mereka layak selepas menewaskan pencabar masing-masing pada separuh akhir petang tadi. Kedua-dua perlawanan separuh akhir wanita petang tadi menemukan pemain Malaysia. Juara Sukan Asia Nicole David paling mudah melangkah ke perlawanan akhir dengan mengetepikan rakan senegara Daphne Ting. Nicole mempamer kawalan gelanggang yang kemas untuk menjinakkan cabaran Daphne. Setelah menang 9-0 pada set pertama, Nicole terus garang memenangi 2 set berikutnya 9-1, 9-1. Pada perlawanan akhir esok, Nicole akan menentang kakaknya sendiri, Cheryl yang juga pemain pilihan kedua kejohanan. Cheryl turut menepati ramalan apabila menewaskan seorang lagi pemain Malaysia, Tricia Chua. Bagaimanapun, Cheryl dipaksa bekerja keras oleh Tricia sebelum mencatat kemenangan 5 set, 5-9, 9-5, 6-9, 9-3 dan 9-4. Kem skuad negara turut mengharapkan kejayaan daripada juara remaja dunia Ong Beng Hee yang sedang bertemu Syed Zaman dari Pakistan dalam separuh akhir lelaki. Tenis Grand Slam terbuka Australia. Thomas Enquist menjadi pemain pertama menjejakkan kaki ke separuh akhir setelah menewaskan pencabarnya Mark Rosset. Pemain Sweden ini meneruskan kecemerlangannya apabila memenangi pertemuan ke-13 menentang pemain Switzerland Mark Rosset. Pemain bukan pilihan Enquist menewaskan Rosset straight sets 6-3, 6-4 dan 6-4 dalam masa 1 jam 41 minit. Sementara itu, Emily Morsmore pula menjadi pemain wanita pertama layak ke separuh akhir setelah menumpaskan pilihan ke-11 Dominique Van Roos. Morsmore menang straight set 6-3, 7-6. Morsmore akan berdepan tugas getir pada separuh akhir nanti apabila bertemu pemain nombor 1 dunia Lindsay Davenport. Davenport menewaskan Venus Williams juga straight set 6-4 dan 6-0 dalam masa 62 minit untuk mara ke separuh akhir. Beralih ke perlumbaan Formula 1, juara dunia 4 kali Alain Prost mempertontonkan kepada umum kenderaan perlumbaan Formula 1 terbaru pasukannya, Prost Grand Prix Racing Team, sekaligus memberi amaran kepada pasukan Ferrari dan McLaren bahawa pasukannya bakal mencabar. Juara dunia 4 kali, Alain Prost memperkenalkan pasukan berwajah barunya kepada media massa di ibu pejabatnya di Saint-Quentin-en-Yvelines di Paris. Kenderaan terbaru ini, APO2, diperkuatkan enjin keluaran Peugeot di samping kepakaran teknikal daripada pereka British terkenal John Barnard. Kumpulan Barnard menyediakan 200 anggota teknikal dalam usaha Prost menebus kekecewaan tahun lalu. Prost, juara Grand Prix 51 kali, berkata pasukannya sudah berkembang pesat sejak tahun lalu. Tahun ini mereka lebih bersedia mencabar pasukan Ferrari dan McLaren. Pasukan Prost mengekalkan 2 pemandunya, Olivier Panis dan Jarno Trulli. Sementara itu, pasukan Formula 1 Williams turut mempertontonkan kereta yang akan membawa cabaran mereka musim ini. Kereta ini, FW21, diperkenalkan kepada umum pada majlis penuh meriah di Barcelona, Spanyol. Turut hadir 2 pemandu terbaru pasukan Williams, Ralf Schumacher dan Alex Zanardi. Williams terpaksa mencari pelumba baru apabila juara dunia 1997, Jacques Villeneuve dan Heinz-Harald Frentzen meninggalkan pasukan mereka. Williams mengharapkan gandingan FW21, Schumacher dan Zanardi akan mengembalikan zaman kegemilangan mereka dalam perlumbaan Formula 1. Sekian dahulu buat waktu ini, kembali bersama Zainal dan Ezah seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Syawal masuk hari ke-8 hari ini. Namun suasana raya masih dirasai. Antara golongan yang diraih sempena Aidilfitri ialah golongan banduan. Di penjara Sungai Buloh pagi tadi diadakan majlis penyerahan sumbangan makanan kepada banduan oleh Mas Catering. 3,000 pakej makanan diagihkan kepada banduan berkenaan dan kaki tangan penjara. Ia adalah satu daripada program kemasyarakatan kerjasama Jabatan Penjara dan Sistem Penerbangan Malaysia, MAS. Terdapat juga stres untuk mereka, apalagi yang terkurung agak lama di dalam penjara, yang makan mungkin bulan dan tahun. Jadi dengan adanya program-program keluar daripada penjara merupakan satu cara kita mengatasi stres mereka. Ini daripada kajian kami sendirilah. Sehingga hari ini belum ada lagi mana-mana badan memberi bantuan sumbangan hari raya
kepada banduan. Kalau cerita pasal Christmas, Hari Raya Cina, Deepawali memang ada. Di penjara Sungai Buloh ini, Hari Raya tetap diraikan. Keadaan cukup sederhana tanpa kunjungan kaum keluarga. Itulah satu-satunya faktor pembeza. Mazidul Akmal Siddiq melaporkan untuk Buletin Utama. Sementara itu, di Pusat Serenti Tampin Melaka, pelatih menerima kunjungan daripada kaum keluarga bersempena Aidilfitri. Mereka yang dikunjungi melahirkan kegembiraan dengan peluang yang diberikan untuk bersama keluarga. Yang tak ada pada kami kat sini, keluarga, sanak saudara je lah. Tapi walau macam mana pun, kami kat sini, kawan-kawan semua dah macam adik-beradik. Kan selalu tolong-menolong. Hari ni mak saya datang, adik-adik saya, nenek kan, semua datang. Dia orang tak lupakan saya lagi kan. Dia orang masih sayang dengan saya lagi. Saya rasa gembira dapat jumpa keluarga kan. Walaupun saya kat dalam, saya tetap rasa terharu lah. Pasal masih ada harapan lagi. Masih ada harapan untuk kembali ke pangkal jalan lah. Sementara itu, penganjur yang ingin mengadakan pertunjukan tarian singa dan tarian naga sempena Tahun Baru Cina dinasihatkan supaya mendapatkan lesen daripada pihak polis. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Ong Kating berkata, kerajaan memberi kelonggaran kepada pertunjukan tarian berkenaan selama 15 hari termasuk 1 hari Cap Gome. Beliau bagaimanapun berkata lesen itu tidak diperlukan sekiranya pertunjukan diadakan di tempat persendirian, di pekarangan rumah kedai atau rumah persatuan. Di samping itu, pertunjukan tidak boleh diadakan sama sekali di tempat hampir dengan masjid ataupun surau dan kawasan perkampungan orang Melayu. Subhanallah, demikianlah tajuk album sulung terbitan sendiri pencarah muzik Institut Teknologi Mara ITM Shah Alam, Profesor Abdul Hamid Mash'al. Album itu menampilkan kemampuannya bermain alat muzik gambus dan serunai atau dalam bahasa Arab dikenali sebagai nai. Berusia 72 tahun, Profesor Abdul Hamid membabitkan diri dalam dunia muzik hampir 40 tahun lalu. Ia bermula di Algeria, Libya dan Kuwait di mana Profesor Abdul Hamid mencipta muzik menggunakan 6 makan utama, bayati, kurt, hogaz, nahwan, seika dan rast. Beliau juga pernah mencipta lagu nasyid untuk tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 93 dan 94 yang dinyanyikan Fauzia Latif dan Sharifah Aini. Dan kebolehannya bermain gambus serta serunai melengkapkan album yang bakal berada di pasaran nanti. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. أتمنى هذا الألبوم أناشيد دينية تكون مفرحة لإخواننا الماليزيين، وهذه دعوة في سبيل الله، وهذه أناشيد دينية أرجو أنها تعجبكم إن شاء الله. Berilan jet pejuang masyarakat terhadap penduduk Basra di Iraq mengakibatkan kemusnahan dan banyak kehilangan nyawa. Semoga rakyat Iraq terus tabah dan sabar menempuh penganiayaan kuasa barat. Visual itu mengakhiri Buletin Utama. Salam takzim. Selamat malam.